Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ila hadrati nabiyyina al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin inayahnya, kudratnya, iradatnya sama-sama kita dapat berkumpul di sini di dalam perkongsian ilmu, insya-Allah. Jadi malam ni kita nak kongsilah apa yang saya ada, kita kongsi bersama-sama. Jadi saya datang bukan nak ke depan ni, bukan nak mengajar mana ni, kita nak kongsi. Tuan-tuan semua hebat-hebat belaka dah. Alhamdulillah pada malam ni yang kita muliakan sekali lah, Barisan LDK Surau Jamaliyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah malam-malam ni selepas kuliah kita, kita pendekkan sikit kuliah kita ambil masa untuk sama-sama kita adakan sedikit tahlil, tahlil ringkas untuk khususnya kepada anak syurga kita, bintang syurga kita, cucu kepada Haji Idrus kita, yang namanya Daniel Danish. Namanya siapa saya cek sini, Daniel Danish, betul? Okey. Bintang syurga kita insya-Allah mudah-mudahan akan jadi penariklah kepada ibu bapanya, ayah dan ibunya, yang mana Daniel Danish. Okey, ini Daniel Danish, bintang syurga mudah-mudahan akan jadi penariklah kepada ayahanda dan bondanya, dan kita doakan supaya ayahanda dan bondanya diberi kesabaran yang kuat, kesabaran yang kuat dalam menempuh ini, panggil ni ujian yang sangat besar, insya-Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita doakan sama-sama, moga-moga ayahnya, ibunya dalam keadaan dilindungi Allah lah sentiasa lah. Sebab ini merupakan pinjaman daripada Allah lah. Bila-bila masa saja Allah ambil kita, dan kita sama-sama lah muhasabah kita diri sendiri, insya-Allah. Jadi hari ini kita masuk di dalam kitab perbahasan kita, iaitu kitab Bidayah Hidayah, Bidayatul Hidayah, permulaan bagi sejalan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di dalam fasa-fasa yang terakhir lah. Malam ni merupakan malam yang terakhir lah ni. Kita baca kitab ni, habis dah, penutup dah sikit lagi. Jadi sebelum ni mudah-mudahan lah perkongsian kita selama lebih kurang 2 tahun baca buku ni, kitab ni kitab Imam Ghazali ni lebih kurang 2 tahun kita baca, dan malam ni insya-Allah akan menemui khatimah, penutupnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan lepas ni kita akan baca lagi lah kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak lah. Mudah-mudahan kita dalam mainlah tutup guru mengajar sini ni, dia tekan pada ibadah ada,
akidah pun ada, fiqh pun ada. Jadi saya ambil bahagian akhlak lah, ya, supaya kita sama-sama dapat sesuatu, kita boleh kita bincang sama-sama. Jadi malam ni kita sambung, kita dengar ya tak? Tak ada buku ada kitab. Ada masa itu warna purple ni, warna purple. Bidayatul Hidayah. Ada kitab warna purple. Minta tolong dia. Okey, masih di. Okey, baik. Ada berapa banyak dia tu? Okey, baik. Kita tengok pada hari ini di dalam, masih lagi di dalam adab pergaulan. Pergaulan bersama dengan orang yang kita tidak kenali. Baru kenal, tapi kita tidak rapat dengan dia. Okey. Yang pertama sekali kita nak bincang beberapa minggu lepas, ya, sebelum raya ni, sebelum raya puasa itu kita bincang. Yang pertama sekali dia ada 10 semua adab-adab berkaitan dengan bersama dengan orang yang kita kenali tetapi kita tidak rapat dengan dia. Kita tak kenal asal usulnya, titik warahnya, siapa waris warahnya, kita tak kenal lagi. Jadi yang pertama sekali, adab yang pertama iaitu jangan hina. Yang pertama ialah jangan hina saudara kita tadi. Yang kedua, jangan terpesona. Maksud terpesona di sini, dia tayang kita beberapa kemewahan dunianya pada kita, kita jangan terpesona dengan dia. Kadang-kadang boleh bawa malah bertakwa kepada diri kita. Kita baru kenal, kita tengok bawa Ferrari tak? Wah, hebatnya orang ini. Sampai kita orang lain tak cium tangan tu, kita tiba-tiba cium tangan orang tu. Rupa-rupanya Ferrari itu Ferrari pinjam. Kita risau gitulah. Sekarang ni macam-macam orang duk tayang ke FB lah, kereta Ferrari. Sekarang ni dunia kita ni, Allah dah, kita takutlah dunia kita sekarang ni. Kita takut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab sekarang ni dunia kita membawa kepada kebendaan belaka-belaka. Dah, tayang Ferrari kalau kita tengok dalam FB, Facebook dan sebagainya, kita tengok semua orang duk tayang. Dah. Jadi ada di mana di Ampang, ya, di Selangor itu ada seorang tu, Mak Stopa lah. Kenal tak Mak Stopa? Kita pun tak kenal. Tiba-tiba kecoh dalam medsos, media sosial. Mak Stopa ni masuk ke sekolah, masuk mesyuarat kumpul biji lah, ya. Dia ni jadi ikon budak-budak sekarang ni, dengan rambut dia merahnya. Dia ni pelumbu motor, baru nak naik. Nubis lah ni, baru nak naik. Jadi satu sekolah tu bawa masuk budak yang macam ni. Jadi bagi kita lah, bagi kita seorang pendidik dan juga bagi kita sebagai orang tua lah, kita rasa tak sesuai lah. Kalau boleh kita bawa Haji Jamaluddin di sekolah sebenarnya, cerita bagi motivasi apa kat budak. Ni orang macam tu, rambut merahnya apa semua dah tak sesuai. Sekarang ni dunia itu memandang kepada ke arah itu dah. Dah kita beringat fitnah dunia sudah muncul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terpesona. Yang ketiga, jangan terbawa-bawa dengan perangai-perangai daripada kenalan-kenalan baru kita. Yang keempatnya, jangan disilaukan dengan apa saja tayangan-tayangan, wayangan-wayangan daripada kenalan baru kita. Yang seterusnya, jangan halau. Maksudnya ada yang kata dia berperangai yang tidak memberi keseronokan, kesenangan pada diri kita. Kita janganlah halau dia. Boleh tempat lain, main jauh-jauh. Yang keenam, jangan gagau. Yang ketujuh, jangan kacau. Yang kedelapan, jangan gopoh. Jangan gopoh ni maksudnya jangan gopoh menghukumkan seseorang itu di hadapan kita. Kita tak tahu macam mana perangai sebenarnya. Yang kesembilan, jangan terburu-buru menasihati apa sahaja sahabat kita tu.
Kadang-kadang kita nasihat, dia tak kenal kita siapa, kita bagi nasihat, dia tak boleh nak terima lah. Tak boleh nak terima, dia tak boleh. Jadi penolakan di situ. Dan yang ke-10 sekali, jangan cari gaduh dengan orang yang baru kita kenal ini. Itu 10 adab-adab yang perlu dijaga bersama dengan orang yang baru kita kenal. Okey, baik. Ni Imam Ghazali ni, dia tulis kitab ni, tulis buku ni, segala-galanya berunsur nasihat di belakang-belakang ni. Ujung-ujung ni dia bagi nasihat-nasihat kepada pembaca kitab Bidayatul Hidayah. Dan saya mulakan hari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan yang benar dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka di hadapan orang lain. Dan seorang sahabat yang baik, sahabat yang merahsiakan kejahatan ataupun keburukan sahabatnya. Dan dia bila dia dengar perkataan keji daripada mulut orang lain terdengar di telinganya, dia tidak sampaikan kepada sahabat tu. Supaya apa? Supaya nak jaga hubungan tu sahabat dia dengan orang lain. Supaya sahabat dia ni sentiasa dipandang mulia dan sentiasa diberi orang tengok dia dengan pandangan yang baik. Itu. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fiqh pada zaman ini. Pada zaman Imam Ghazali dulu, 1000 tahun dulu. Dia kata jangan bercampur dengan ulama ahli fiqh pada zaman ini, apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan. Ahli fiqh yang macam mana? Ahli fiqh yang tidak warak. Maksud warak ni dia dengar sesuatu warak ni ialah satu sifat yang semula jadi Allah bagi pada seseorang tu. Dia bagi kewarakan pada orang tu dan tidak tunjuk. Andai kata dia rasa bermasalah dengan siapa-siapa, dia tak tunjuk. Boleh simpan, dan bila simpan dia boleh reda dengan sendiri. Itu warak. Maksudnya dia ni seorang yang rendah hati, rendah diri. Masalah khilafiyah dan perdebatan. Zaman sekarang ni kalau kita tengok dalam media sosial, dan kita tengok dalam YouTube, orang sekarang ni berdebat. Dia berdebat tentang ahli al-kuburiyun. Ahli-ahli yang pergi ke kubur ni. Kita tengok macam-macam. Jadi saya tadi baca dalam satu blog cerita tentang kuburiyun. Dia menaikkan apa nama ni, tarikat yang Naqsyabandiyah tu. Dia menghentam tarikat Ahmadiyah. Pelik-pelik sekarang kita baca ni. Jadi kita kalau kita tak sampai ke peringkat tu, pergi jauh lagi, kita maksudnya orang ni yang sangat taksub dengan tarikat dia sendiri, sehingga dia ni, adakah ramai sekarang ni pergi ziarah-ziarah kubur ulama-ulama besar di mana serata tanah air gitulah. Terutama sekali kalau kita tengok di Kelantan tu ramai bona orang pergi ziarah kubur. Dan pergi ziarah kubur ni tak ada masalah, sebab kita bertabaruk ni kita ambil berkat daripada wali Allah, ulama yang hebat-hebat. Jadi ulama-ulama yang dekat dengan Allah, wali Allah, kita minta tabaruk dengan dia. Kita dah Fatihahkan dia, ya Allah, bagilah supaya aku dapat jadi seperti, boleh jadi amalan aku ni boleh jadi macam kuat macam dia beramal. Boleh tabaruk tak? Kita tengok di Slombang tu, Syekh Said tinggi, kubur dia ramai orang pergi. Ramai orang pergi. Jadi tidak sesatlah gitu. Jadi yang sesatnya bawa kain kuning pergi kat kubur, minta nombor ekor.
Tersesat dah tu. Jauh tersesat daripada landasan sebenar. Maka jauhilah mereka. Mereka mana ni? Mereka ahli ulama fiqh yang suka berdebat-debat tentang masalah khilafiyah ni. Jauhilah mereka kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu, dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput daripada pandangan mereka. Ni jadilah kau ni dah. Jadi kita panggil, kalau bahasa Melayu kita lah, pantun kita lah, peribahasa kita, dia panggil talam dua muka dah. Depan kita berlakon macam malaikat baik yang dia dah. Belakang kita ya Allah apih sebab mereka dia maki kita. Allah ni cerita Imam Ghazali dan mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri. Lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dengan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan. Ketika itu mereka tidak memaafkan lagi sebarang kesilapanmu dan tidak mengampuni apa jua keterlanjuranmu dan tidak menutup keaibanmu. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapat, sama ada besar ataupun kecil. Setelah itu mereka menggalakkan orang lain pula supaya memusuhimu. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepuraan-puraan sahaja. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan di hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka zahirkan. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Tinggi kiasan daripada Imam Ghazali kita ni rahimahullah ta'ala. Jadi nak cari yang betul-betul dah, ayolah. Sebab apa? Sebab kalau nak cari yang betul-betul sahabat yang baik-baik sungguh-sungguh, kita kena tilik pada diri kita dulu. Betul ke aku dengan orang lain? Betul ke aku dengan sahabat lain? Betul ke aku dengan kawan-kawan yang lain? Dah. Kadang-kadang bila sebab Allah tu bersifat dengan sifat Al-Adlu, Maha Adil, kan? Dah. Dia orang lain tentang kita, dah. Orang ni tentang kita, di sebelah kanan orang ni puji kita, dah. Belakang ni begitulah. Keadilan Allah itu sangat jelas. Di dunia lagi nampak dah. Kita sambung lagi. Apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas. Kecuali orang yang dipelihara Allah, maka sesiapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi, dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti ia akan mendapat kehinaan. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar daripada sifat-sifat yang hina ni. Kita sambung lagi nak bila ni. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Maka betapa pula engkau dapati jikalau seseorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Dalam kitab ni dia bagi beberapa kata-kata ulama supaya dia dapat menguatkan hujahnya. Yang pertama dia katakan, berkata Qadhi Ibnu Ma'ruf, seorang ulama besar ni, Qadhi Ibnu Ma'ruf, dia kata, fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marrah فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. Maksudnya, berhati-hatilah daripada musuhmu sekali, dan berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak,
maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakiti. Ni dah kata-kata ni sangat dalam lah tak? Dia kata berhati-hati terhadap musuh sekali je. Sebab musuh ni tak tahu kita ni siapa dah sebenar-benarnya musuh kita. Manakala terhadap sahabat kita, kita kena berhati-hati 1000 kali. Dia betul berlaku kan? 1000 kali ada sahabat kita dia bergaduh cerita pasal sikit je, sangat-sangat sikit je. Dia berkawan lama dah, sikit je, satu benda je dia gaduh. Dia ni adalah kisah benar ni dah. Dia dua-dua ni satu sahabat baik daripada kecil dari sahabat dia. Kita jumpa mana-mana pun kita jumpa kan. Isu-isu gini. Dia sahabat-sahabat baik sangat lama daripada kecil hingga besar, berkahwin, gimari, ada anak bini semua sekali. Ada satu ketika tu dia gaduh pasal sama-sama ni tokek. Dua-dua ni tokek, orang bisnes lah. Dia gaduh pasal satu benda, iaitu pasal benda modal. Modal. Dia basuh pasal modal. Orang ni keluar modal yang sama, tapi orang ni dari sudut usaha dia, ikhtiar dia, apa panggil ni, dia punya kerja dia kurang sikit. Jadi lebih. Bila gaduh lama-lama jadi pecah kongsi. Bila pecah kongsi lama-lama tu dah gaduh lama-lama, perang anak bini pula gaduh. Sampai anak bini dia bergaduh tak pergi mari, duduk satu kampung. Jadi cerita ni kita dengar daripada sahabat-sahabat kita lain. Dan sekarang ni tak bertegur siapa lah. Pasal apa? Pasal tadi lah. Pasal satu benda tadi, modal tadi. Dan berhati-hati kita dan. Sebab apa? Sebab sahabat kita ni dia tahu kat mana kelemahan kita. Dia tahu kat mana kita lemah. Dan berkata Abu Tammam dalam makna yang sama, artinya banyak musuh yang jadi daripada sahabatmu. Oleh itu janganlah engkau memperbanyakkan sahabat. Perbanyakkan sahabat yang tidak baiklah. Sahabat baik silakanlah kita tambah-tambah lagi dan sahabat-sahabat Jamaliyah yang baik-baik belaka ni, insya-Allah. Cuba engkau lihat, kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada makanan dan minuman. Okey, dia panjang lagi cerita dia tentang syair-syair sini dah. Saya baca beberapa petikan dah ya. Petikan, lepas tu kita tutup kitab ni dah, nak habis dah. Okey, sikit lagi. Ketika syair dia berbunyi daripada syair Hilal bin Alad. Dalam syairnya yang berbunyi, dia kata, ketika aku memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka, aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Nak maafkan orang lain dan tidak ada rasa apa-apa di hati dia. Ini satu kita panggil ni bukan senang nak jadi macam ini. Nak maafkan orang dan tak ada perasaan kita dendam pada seorang tu, tak ada. Bukan satu benda yang sangat mudah. Bukan satu benda yang sangat senang dah. Dalam kitab boleh dia tulis supaya dari segi teorinya senang sangat. Tapi dari segi praktikalnya, termasuk saya sendirinya, payuh lah kita nak buat ni dah. Nak maafkan orang dan kita rasa tak ada apa-apa, kosong-kosong punya. Payuh tu. Tidak seindah daripada petikan selamat hari raya kosong-kosong ya. Tak ada. Istilah mulut tu senang, tapi istilah dalam ni payuh kita nak buang tu dah. Payuh dah tu. Jadi setiap kesusahan itu kenalah perlu bantuan daripada yang mencipta. Berdoa dengan Allah sentiasa dah, bagi ketenangan hati dah. Musim-musim gini ni kita zaman-zaman ni, zaman-zaman luruh semua sekali ni, nak luruh dah, termasuk saya sendiri nak luruh ni dah. Musim-musim kita ni dah tak nak rasa sesuatu yang boleh menghalang kita ni, rasa nak mari ke surau ni ada sesuatu benda yang menghalang. Contohnya ada orang yang kita tidak suka tu payah sikit. Jadi semua tu adalah dengan kudrat Allah. Kita minta dengan Allah. Dan seterusnya,
ketika aku menunjukkan kegembiraanku terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berjaya memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Tak, bila nak marah seseorang ni, dia ibarat kita nak marah seseorang, ya tak? Ibarat satu baldi yang dipenuhi dengan air. Air penuh dalam tu. Masa air penuh tu, tenaga kita tu penuhlah sepenuhnya air dalam baldi. Tetapi apabila rasa ni kemarahan mencuak-cuak, menaik-naik ni, tenaga kita tadi jadi akan hilang. Makin surut sebagaimana air dalam baldi tu bocor. Tak, tenaga kita tadi kena serap dengan kemarahan kita. Tak, kita akan rasa makin lama kita rasa lemah. Tak, lemahnya di mana tu? Lemah dalaman kita rasa lemah dengan kemarahan yang ada. Kita tak dapat nak kawal tu semua tu. Jadi segala-galanya dengan kita nak topak balik tenaga kita tu dengan kita minta dengan Allah Ta'ala. Tak, dia reda kemarahan kita tak? Supaya hati ini kita ni sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Itu banyak lagi syair dia. Jadi saya bacalah akhir sekali, kita baca penutup daripada kitab ni. Penutup daripada kitab ni, yang apa yang telah aku sebutkan ini sudah cukup bagimu wahai anak muda. Ia sudah cukup untuk engkau jadikan sebagai panduan dalam perjalananmu menuju hidayah. Maka cubalah engkau mengamalkannya. Dan kitab ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Bahagian yang kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Dan bahagian yang ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan. Maka kitab ini dengan serba ringkas telah mengandungi semua adab-adab seorang hamba, baik dengan Allah ataupun dengan makhluknya. Dan jika engkau lihat kitab ini sesuai untuk dirimu dan engkau mendapati bahawa hatimu cenderung kepadanya dan sangat berkehendak untuk mengamalkannya, maka ketahuilah bahawa engkau adalah seorang hamba yang telah diberi cahaya oleh Allah di dalam hatimu dengan cahaya iman, dan Allah Ta'ala telah melapangkan dadamu. Dan ketahuilah bahawasanya selepas bidayah, iaitu permulaan, ini ada nihayah, iaitu kesudahan. Dan di sana masih lagi banyak rahsia dan ilmu yang halus-halus, serta ilmu yang dalam-dalam, dan ilmu mukasyafah, seperti yang telah kami sebutkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka hendaklah engkau menuntutnya. Tetapi seandainya engkau mendapati dirimu merasa berat melaksanakan segala amalan yang disebutkan di dalam kitab ini, dan engkau tidak mahu mencari ilmu yang dapat membersihkan jiwamu, dan engkau berkata di dalam hatimu, apakah faedahnya aku belajar ilmu ni, terutama bila aku hendak duduk bersama dengan ulama? Bilakah ilmu ni yang akan dapat menjadikan aku mendahului ilmu kawan-kawan yang sebaya denganku? Dan bagaimana ilmu ini akan mengangkat pangkatku di majlis menteri-menteri dan orang-orang kenamaan, sehingga aku mendapatkan pemberian gaji dan kedudukan dalam mentadbirkan harta wakaf dan memperolehi pangkat sebagai qadi. Kalau begitu keadaanmu, maka hendaklah engkau mengetahui bahawa syaitan telah berjaya menyesatkanmu dan melupakan engkau akan tempat kembalimu di akhirat nanti. Maka carilah olehmu syaitan yang seumpama denganmu, yang dapat mengajarkan apa-apa yang engkau sangkakan bahawa ia dapat memberi manfaat akan engkau di negeri dunia, dan dapat menyampaikan akan engkau kepada apa-apa yang engkau cita-citakan. Dan ketahuilah bahawa kedudukanmu sebenarnya tidak akan tenang di kawasanmu sendiri, apatah lagi di daerah atau negerimu. Kemudian
dengan sebab engkau mengutamakan kesenangan dunia, akan terluput bagimu kerajaan yang kekal abadi di negeri akhirat di sisi Tuhan sekalian alam. Okey, itulah penutup daripada kitab yang kita baca selama 2 tahun ni. Yang alhamdulillah kita dah khatam pada malam ni dah. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala untuk kita amalkan setiap apa yang kita tahu dah. Setiap ilmu yang kita tahu ni, kita belajar ni, apa saja ilmu lah dah. Ilmu ni, ilmu tasawuf ni, berkaitan dengan tasawuf, dengan akhlak rohani ni dah. Dan ilmu-ilmu ni berkait dengan syariat-syariat dah. Ibadah semayang, ibadah dan ibadah-ibadah lain dah. Kita belajar. Kalau tanpa amalan, tanpa apa saja, takkan membuahkan sebarang hasilnya. Tak ada hasil. Dengar semata-mata dengar, tanpa ada pengamatan tu. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk malam ni dah. Mudah-mudahan perkongsian saya malam ni mendapat manfaat kita bersama, insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk sentiasa melaksanakan ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah. Dan kita teruskan dengan tahlil ringkas kepada anak syurga kita, lupa tadi nama.